Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq Azrael bin Muhammad Fadli. Nombor metrik 1912733. Saya akan teruskan dengan pengenalan ataupun pendahuluan bagi program khidmat masyarakat, iaitu menyantuni anak-anak yatim Rumah Penyayang Darul Ilmi Gombak. Jadi program ini dianjurkan oleh kaunselor-kaunselor pelatih SMK Taman Setiawangsa dan juga penglibatan daripada anak-anak murid tingkatan 5 Amethyst bertujuan untuk memberi kesedaran dan juga penglibatan di dalam kalangan masyarakat, yang mana juga seiring dengan subjek moral tingkatan 5 di bawah tajuk moral penglibatan diri peneraju komuniti. Dalam masyarakat kita pada zaman sekarang dan juga boleh dikatakan pada zaman dahulu, anak-anak yatim seringkali menghadapi cabaran sosial dan juga ekonomi yang besar dalam hidup mereka, yang mana perkara ini boleh mempengaruhi kesejahteraan dan juga perkembangan diri mereka. Jadi keutamaan program ini adalah berharap dapat memberikan perhatian dan juga kasih sayang kepada anak-anak yatim, serta membantu mereka dalam mencapai potensi penuh mereka. Seperti mana yang saya katakan sebentar tadi, program ini melibatkan pelajar tingkatan 5 Amethyst. Ianya adalah untuk memberi kesedaran ataupun pengajaran kepada pelajar-pelajar tingkatan 5 di bawah subjek moral, di mana sebagai seorang yang berada di dalam masyarakat yang besar, kita perlulah saling membantu dan juga memenuhi keperluan orang lain yang mengalami musibah ataupun cabaran hidup yang tidak dapat dielak. Maka dengan ini, program ini adalah sangat penting dan juga boleh dikatakan besar bagi pembangunan sahsiah diri anak-anak murid, khususnya yang terlibat iaitu pelajar tingkatan 5. Jadi saya akan teruskan lagi dengan tujuan program ataupun objektif, yang mana seperti yang kita tahu, setiap program akan ada objektif tersendiri. Jadi bagi program menyantuni anak-anak yatim Rumah Penyayang Darul Ilmi Gombak ini, ianya adalah bertujuan untuk yang pertama adalah untuk membekalkan keperluan rumah anak-anak yatim dengan barangan keperluan harian seperti keperluan makanan, keperluan mandian dan juga lain-lain. Yang objektif yang kedua adalah untuk menyemai kesedaran dan juga empati dalam kalangan pelajar tingkatan 5 dan juga setiap ahli yang terlibat di dalam program ini, di mana ia bertujuan juga untuk memahami situasi anak-anak yatim yang berada di seluruh dunia. Apabila kita mempunyai empati yang tinggi terhadap orang lain, maka kita akan mempunyai sahsiah diri yang baik, yang dapat membantu para pelajar yang terlibat untuk menjadi seorang yang berguna terhadap masyarakat yang lain. Bagi objektif yang ketiga, ianya adalah untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara pihak sekolah ataupun pihak yang terlibat dan juga persatuan kebajikan tersebut. Oleh kerana rumah anak-anak yatim, terutamanya anak-anak yatim itu tersendiri, mereka mempunyai cabaran dan dugaan yang sangat besar dalam hidup, dan mungkin ada antara mereka yang mempunyai masalah di dalam aspek sosial dan juga perkembangan sahsiah diri. Maka dengan ini, apabila mereka dapat bergaul ataupun bersosial dengan masyarakat luar yang prihatin dengan mereka, mungkin perkara ini dapat menjadi salah satu langkah untuk
memberi pembangunan sasiah yang lebih baik kepada anak-anak yatim dan juga pihak yang terlibat itu sendiri. Okey, bagi butiran program, program ini telah dianjurkan oleh kaunselor pelatih unit bimbingan dan kaunseling yang bertemakan menyantuni anak-anak yatim. Program ini akan berlangsung pada 16 Jun 2023 yang bertempat di Rumah Penyayang Darul Ilmi Gombak yang terletak di Kampung Batu 11, Gombak, Selangor. Dan sasaran peserta bagi program ini ialah anak-anak yatim daripada Rumah Penyayang Darul Ilmi. Okey, berikut merupakan ahli jawatan kuasa penganjur bagi program menyantuni anak-anak yatim. Penasihat bagi program ini ialah Dr. Suhaila sendiri, iaitu merupakan pensyarah kami. Dan Muhammad Zuhafiz merupakan penyelaras dan juga merangkap pengurus program. Dan saudari Ifah Nadirah merupakan penolong pengurus program. Saudari Aina Zifar iaitu saya sendiri merupakan setiausaha bagi program ini dan saudara Syafiq Azril merupakan penyelaras program ini. Dan ada beberapa nama yang akan turut sama menjayakan program ini. Okey, bagi tentatif program ini akan berlangsung akan bermula pada jam 10 pagi dan pada jam 10 pagi merupakan ketibaan bagi semua peserta di Rumah Penyayang Darul Ilmi Gombak. Dan pada jam 10.30 pagi merupakan persediaan dan persiapan teknikal dan terdapat juga taklimat daripada pengarah program dan juga pengurus rumah anak yatim. Pada jam 11 pagi ia merupakan terdapat sesi semakan barang-barang keperluan bagi program menyantuni anak-anak yatim. Dan pada jam 11.30 pagi kita akan melakukan aktiviti beramah mesra bersama anak yatim dan juga terdapat beberapa aktiviti lain seperti sukan nikah, bola sepak dan lari dalam guni. Pada jam 1 petang, kita akan berhenti untuk makan tengah hari dan akan bersambung semula pada jam 2.30 petang iaitu terdapatnya majlis penutup dan ada ucapan daripada pengurus rumah anak yatim dan juga pengarah majlis. Dan pada 2.45 petang ia merupakan agihan barang-barang keperluan daripada pihak penganjur kepada Rumah Penyayang Darul Ilmi. Dan pada jam 3.45 petang merupakan sesi bergambar dan akan bersurai pada jam 4 petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ifah Nadirah binti Abdul Rahman, Kak Matrik 1918624. Jadi saya akan meneruskan untuk anggaran dapatan bagi program. Jadi jumlah bagi anggaran dapatan program ialah sebanyak RM1,900 di mana ia terdiri daripada dua anggaran sumber kewangan, iaitu yang pertama adalah pengumpulan dana iaitu sebanyak RM300, manakala yang kedua adalah sumbangan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG iaitu sebanyak RM1,600. Seterusnya adalah anggaran perbelanjaan mengikut anggaran kewangan, iaitu yang pertama adalah daripada segi makanan dan minuman iaitu seperti biskut, mi segera, Milo dan air mineral. Dan yang kedua adalah daripada segi peralatan mandian seperti berus gigi, ubat gigi, sabun mandi dan tuala wanita. Dan yang terakhir adalah daripada segi bahan mentah seperti beras, bawang putih, bawang merah, gula, garam dan juga minyak masak.
Yang seterusnya adalah kesimpulan, iaitu daripada segi harapan program, di mana program ini mempunyai harapan di mana dapat memberikan faedah kepada anak-anak yatim yang terlibat daripada aspek fizikal maupun aspek mental. Selain itu juga pihak kami berharap agar yang terlibat dapat menanam sifat empati kepada anak-anak yatim. Selain itu juga kita juga berharap supaya dapat mengeratkan dan menjalinkan hubungan yang lebih erat bersama anak-anak yatim. Yang seterusnya adalah daripada segi cadangan, di mana program seperti ini memerlukan bilangan ataupun jumlah sukarelawan yang banyak untuk membantu anak-anak yatim dan memberikan banyak manfaat kepada mereka. Saya Zulhafiz dan saya akan membentangkan mengenai rubrik. Manakala untuk standard pemarkahan bagi tahap penguasaan murid-murid, ianya akan diukur dengan menggunakan satu rubrik khas. Jadi penguasaan murid-murid dalam topik ini akan dipantau berdasarkan pelaksanaan projek khidmat komuniti melalui beberapa aspek. Contohnya, hubung kait isu semasa dengan khidmat masyarakat, kriteria komunikasi, penghayatan nilai dan juga etika bekerja dalam kumpulan. Skala bagi menentukan penguasaan mereka akan bermula pada tahap yang paling rendah, iaitu bawah purata, di mana tahap penguasaan adalah sifar. Manakala pada tahap tertinggi adalah untuk penguasaan melalui kebolehan untuk mencapai objektif pembelajaran dan juga kebolehan untuk mencipta sesuatu perkara yang baru dan juga berguna. Sebagai contohnya, untuk kriteria nombor 1 iaitu hubung kait isu semasa dengan khidmat masyarakat. Bawah purata tidak dapat hubung kait apa-apa aspek dalam khidmat masyarakat dengan isu semasa. Nombor 2, dapat hubung kait satu atau dua aspek dalam khidmat masyarakat dengan isu semasa. Nombor 3, cemerlang, dapat hubung kait segala aspek dalam khidmat masyarakat dengan isu semasa. Dan yang paling tinggi iaitu amat cemerlang, dapat hubung kait segala aspek dalam khidmat masyarakat dalam pelbagai isu semasa. Baiklah, sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.